Wadija Channel untuk anda. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Wadija Channel #Wadida. Okay, sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Darussalam guys, di mana jua anda berada, semoga anda semua sihat-sihat selalu. Amin, amin. Dan hari ini sebenarnya guys, istimewa saya bawakan di Wadija Channel Brozul Channel. Gitu, gini. Brozul Channel, siapa saja yang tidak kenal guys, lebih-lebih lagi sahabat-sahabat kita yang di Indonesia. Ya, amin. Brozul ini pun baru pulang dari Indonesia ya, Brozul? Ya, baru pulang. Mula-mula pergi Jakarta. Ya. Sebab sebetulnya penerbangannya terus ke Bandung. Ya. Tetapi penerbangan daripada Malaysia ke Bandung tu sudah buat masa ni tiada lagi. Jadi terpaksa kita turun ke Jakarta. Transit lah. Transit Jakarta. Lepas tu naik travel pergi ke Bandung, naik 3 jam. Daripada Jakarta pergi ke Bandung tu 3 jam. Lepas tu tidur di Bandung dulu. Tidur di Bandung 2 hari. Kemudian daripada Bandung pergi ke Malang. Pergi ke Malang naik kereta api. 12 jam guys naik kereta api. Pertama kali dalam hidup saya 12 jam naik kereta api. Ya, Udahlah, naik kereta api satu perkara. Keduanya naik ekonomi pula. Bukan naik yang sleeper punya, yang maksudnya yang bisa kita Business baring class, tidur. bukan business class lah kan. Kita ambil yang ekonomi. Tidurnya melengkung begini guys. 12 tapi boleh katakan 12 jam tu saya dapat tidur dalam 3 jam je yang betul-betul tidur yang lena. Sempurna lah, tidur yang sempurna. Kemudian di Malang 2 hari. Lepas tu daripada Malang tu terus pergi ke Solo. Ke Solo. Daripada Solo tu baru pula Solo tu baru terus pergi ke Jakarta semula, naik flight untuk pulang ke Malaysia. Memang capek banget. Jadi perjalanannya cukup mencabar ya. Cukup mencabar. Bukan naik pesawat saja, macam-macam kenderaan naik ya. Ada naik mobil, ada naik kereta api ya. Naik pesawat, naik mobil, naik kereta api. Naik motor pun ada rasanya. Mantap. Naik jeep, pergi ke Bromo. Memang betul-betul waktu tu adventure. Dan semua orang sebenarnya tahu Brozul ini seorang YouTuber, Brozul. Alhamdulillah. Dan sebenarnya ramai orang mengenali Brozul itu kerana Brozul ini YouTuber. Jadi soalan saya, sebelum YouTubers, siapakah sebenarnya Brozul itu? Siapakah Brozul? Brozul ni dulu sebenarnya tak dikenali langsung pun sebenarnya. Tak dikenali. Kenapa berkata demikian? Memang tak dikenali kerana bukan YouTuber. Bukan YouTuber. Jadi sebelum YouTuber, Brozul itu siapa? Sebelum menjadi YouTuber, saya cerita daripada mula-mula ya. Daripada mula-mula saya datang ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur lah. Saya datang di Kuala Lumpur ni pada tahun 1997 guys. Lama 1997. Dan sampai tahun 1998 waktu tu Commonwealth. Saya mula-mula datang ke Kuala Lumpur ni, saya hanya bekerja sebagai seorang kerja kilang lah. Kerja kilang di Bangi. Kilang Denso. Nippon Denso. Ya, Nippon Denso pada tahun 1997. Lepas itu saya kerja tak lama di situ. Lepas tu saya kerja kilang lagi. Kerja kilang sekejap lagi, tapi kilang apa tak ingat namanya apa kilang. Di Bangi juga. Di Shah Alam. Saya terus pergi ke Shah Alam. Tapi tak ingat apa nama kilang. Dah lama guys, tahun 97-98. Lepas tu masuk tahun 98 saya kerja hotel. Kerja hotel Armada. Armada Hotel di Petaling Jaya. Macam lagu artis band Indonesia Armada. Tetapi itu nama hotel di Petaling Jaya ya. Jadi saya kerja situ tidak juga lama. Saya ni dulu kerjanya melompat-lompat. Kejap sana, kejap sini, kejap sana, kejap sini. Begitu. Melompat-lompat. Lepas itu berhenti daripada kerja hotel itu. Saya kerja kilang lagi. Saya kerja kilang lagi di Batu Tiga Shah Alam. Kerja kilang CPTM, Chunghwa Picture Tube Malaysia. Dia buat apa tu? Dia buat kaca TV. Buat TV. Dulu TV yang besar-besar, yang bulat itu dia buat tu. CPTM, kerja kilang TV tu. Tak lama juga, dalam 2 tahun ke begitu. Lepas tu saya tukar kerja ke National Panasonic. National Panasonic tu kilang lagi. Shah Alam lagi ya? Shah Alam lagi, masih di kilang. Di Shah Alam saya kerja sebagai buat aircon lah. Buat aircon kompresor ya, hawa dingin AC penghawa dingin lah. Okey. Lepas tu kerja di situ
Daripada situ, lepas saya kerja buat aircon itu daripada National Panasonic tu, saya terus daripada situ saya bekerja menjadi seorang pelukis. Pelukis. Ya. Mantap tu. Terus jadi pelukis. Jadi ternyata Brozol ini pandai melukis lah. Alhamdulillah pada tahun berapa ya saya jadi pelukis tu, pada tahun 2006 rasanya. 2006 masuk tahun 2007 saya jadi pelukis untuk syarikat Fargos. Untuk Fargos ada di KL namanya Fargos dekat Titi Wangsa. Saya kerja di situ sekejap. Dan di Fargos itulah saya kenal isteri saya. Bekerja di situ. Waktu saya kerja publisher tu. Jadi maksudnya di situ Brozol melukis di syarikat itu, dalam masa yang sama isteri bekerja sebagai penerbit. Penerbit di Fargos itu. Tapi saya kerja di situ tak lama. Dalam 1 tahun saya kerja di situ dan saya kenal dengan isteri saya dan saya bertunang dengan isteri saya waktu itu. Waktu bertunang itu saya dapat kerja sebagai pemandu bas. Pemandu bis. Bis Rapid KL. Pernah kerja guys. Rapid KL di KL pada tahun 2008 saya start kerja bis tu. 5 tahun saya kerja bawa bis Rapid KL. Mana 2008 mula. 5 tahun sampai 2013. 9, 10, 11, 12. Sampai 2012. 2012. Saya kerja sebagai pemandu bas Rapid KL. Kemudian 5 tahun saya kerja tu memang waktu tu saya sudah kahwin dengan isteri saya. Jadi waktu saya bekerja tu 5 tahun dan saya membuat keputusan saya berhenti daripada Rapid KL tu sebab saya rasa saya mahu melukis kembali. Maksudnya berhenti bawa bis itu, mau melukis sepenuh masa. Saya mau melukis kembali sebab dulu sebelum saya bawa bis tu kan saya jadi pelukis. Saya jadi pelukis dan saya berhenti dan saya jadi pemandu bis kan. Jadi 5 tahun saya menjadi pemandu bis Rapid KL. Jadi saya mahu lagi menjadi seorang pelukis pada tahun 2008 itu dan saya bekerja dengan Aras Mega, nama syarikat. Aras Mega. Ini company yang sama macam yang company tadi kan? Dia sama kerjanya buat buku juga, buku sekolah. Okey. Tetapi syarikat yang berbeza lah, yang lain, Aras Mega. Jadi di Aras Mega itu saya kerja dalam 3 tahun. Okey. 3 tahun saya di Aras Mega itu dan saya cuba untuk waktu itu lepas Aras Mega itu saya cuba untuk membuat kerja part time lah sendiri. Lepas tu saya masuk semula ke Fargos semula. Masuk balik ke Fargos ke Fargos semula. Okey. Daripada Fargos jadi pemandu bis, lepas tu ke Aras Mega, lepas tu saya pergi ke Fargos semula. Okey. Daripada Fargos itu saya buat penerbitan buku lagi dan daripada Fargos itu saya pergi ke Telaga Biru. Penerbitan buku lagi. Maknanya dari situ kerjaya melukis itu tetap panjang ya. Cuma saya bertukar-tukar company aja, tukar-tukar syarikat aja. Daripada Fargos pergi ke Aras Mega, daripada Aras Mega saya pergi ke Fargos semula. Lepas tu saya pergi ke Aras Fargos, lepas tu saya pergi ke Telaga Biru. Telaga Biru dalam sekitar 3 tahun saya kerja di Telaga Biru. Okey. Dengan Telaga Biru. Jadi waktu saya kerja di Telaga Biru itu bukannya kerana saya mau berhenti di Telaga Biru itu, tetapi selepas 3 tahun saya bekerja di Telaga Biru itu di publisher membuat buku di Telaga Biru itu, tiba-tiba waktu itu pandemik COVID-19 tahun 2019 itu pandemik. Bila pandemik jadi ramai yang diberhentikan kerja lah. Diberhentikan kerja. Jadi saya salah seorang yang diberhentikan kerja pada tahun waktu pandemik itu, waktu COVID-19 2020 lah sekitar begitu kan. Betul, pada tahun 2020. Pada tahun 2020 itu saya diberhentikan kerja guys kerana COVID-19. Bukan waktu itu bukan saya seorang saja. Malahan ramai company lain, syarikat-syarikat lain yang diberhentikan kerja. Malahan saya pun salah seorangnya lah. Waktu saya diberhentikan kerja itu, saya alhamdulillah saya mendapat tawaran daripada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membuat satu buku teks, buku sekolah teks. untuk buku teks ini buku sekolah ya guys. Buku sekolah untuk kegunaan di seluruh Malaysia. Buku saya ingat lagi, Sains tahun 6. Kalau teman-teman lihat di dalam Google, type buku sains
tahun 6 untuk sekolah rendah Malaysia ya. Di situ saya ada pelukisnya. Saya salah seorang pelukisnya bersama dengan Hasbullah, nama pelukis itu, tapi lebih dikenali sebagai Buluh lah. Jadi waktu saya buat buku itu, sambil-sambil itu juga saya mencuba untuk membuat YouTube. Okey, sampai di sini kita stop sekejap. Ternyata sebelum brozol ke arena YouTube, pelbagai kerja sudah dilakukan. Betul, yang saya dengar pelukis, pemandu bas, kerja kilang. Ada juga kerja kilang sebelum menjumpai YouTube itu ya. Betul. Jadi kenapa YouTube? Kenapa tiba-tiba berjumpa dengan YouTube? Bagaimana? Okey. Sebenarnya saya ada lihat pertama kali saya lihat orang Malaysia yang mereaction adalah Cikgu Haziq Cik. Oh, Cikgu Haziq Cik kalau menonton. Cikgu Haziq Cik. Sebenarnya brozol bermula reaction itu kerana melihat Cikgu Haziq Cik. Saya lihat reaction dia. Saya lihat ini orang Malaysia ni mereaction tentang Indonesia. Saya lihat banyak konten lah saya tengok. Konten-konten dia satu-satu saya tengok. Lepas tu saya pergi ke bapak dia juga ada. Dolah Check. Saya pergi ke Dolah Check waktu tu. Saya tengok Dolah Check juga. Saya tengok ke situ. Lepas tu baru saya terjumpa dengan Rusli. Oh, ternyata mereka bertiga ini memang orang cakap orang yang terawal membuat reaction. Betul. Lepas tu baru saya jumpa dengan Nisa Channel. Ya, Nisa Channel. Itu orang-orang yang terawal guys ya, yang di Malaysia yang buat reaction ya. Nisa Channel, Cikgu Haziq, Dolah Check, Rusli ni kira orang-orang yang terawal buat reaction. Jadi di situ saya lihat 4 orang ini membuat reaction, semuanya berkenaan dengan Indonesia. Jadi saya ni pun semua orang sudah tahu ya, saya pun keturunan saya kan aslinya pun daripada ibu saya pun asli Kalimantan Barat, Malaysia juga. Jadi saya pun fikir kenapa aku tidak mencuba untuk membuat reaction juga. Jadi pertama kali memang cubalah. Memang pertama kali mencuba guys pasti tidak akan berjaya. Apa yang kita buat jarang yang akan berjaya untuk pertama kalinya. Dan kali keduanya, ketiga pun jarang yang berjaya. Tapi orang cakap perjalanan yang beribu batu itu selalunya bermula dengan langkah pertama. Langkah yang pertama, betul. Untuk kita memulakan satu perjalanan itu, kita pasti harus melangkah yang pertama. Jadi jangan kita fikir aku mau jadi YouTuber, aku terus berjaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin akan berjaya. Sebab kalau kamu rasa kamu ingin menjadi seorang YouTuber, upload satu video 1 bulan 1 kali, siapa yang mau menonton? Ya, betul. Cuma seperti kamu melihat TV lah. Kamu menonton TV. Rancangan itu 1 hari 1 bulan 1 kali je. Bulan depan sudah tiada. TV-nya beli mahal 2-3 ribu, tapi cerita boleh tengok sebulan sekali. Sebulan sekali. Siapa yang mau menonton guys? Memang tiada. Jadi waktu itu begitulah saya mula-mulanya. Saya mencuba. Saya cuba 1 bulan 1 kali video. Memang kalau teman-teman tak percaya guys, teman-teman boleh scroll di bawah bagaimana perjalanan saya buat. Saya cuba 1 bulan 1 kali. Saya ingat satu video tu boleh meledak, boleh menjadi terus popular. Boleh menjadi YouTuber. Itu adalah cerita bohong sebenarnya. Mitos, kecuali kalau teman-teman itu sudah mempunyai nama. Contohnya teman sudah jadi, sepertinya teman sudah artis, contohnya Siti Nurhaliza kah, ataupun teman sudah seperti Baim Wong kah, teman sudah seperti Hatta Halilintar kah, buat satu konten 1 bulan pun orang akan tengok. Betul. Orang akan tonton, juta yang tonton. Kita ini orang tidak kenal guys. Bagaimana kita untuk menaikkan nama kita, untuk orang mengenali kita. Jadi itu. Saya perhatikan, saya fokus pada siapa tahu? Mula saya pada Haziq Cik. Lepas itu saya fokus pada iaitu channel Nisa Channel. Saya lihat dia guys, orangnya dulu 2 tahun yang dulu lah ya. Saya pernah lihat channel dia. Masa saya mula-mula mau jadi YouTuber. Dia upload memang orangnya memang auto rajin. Satu hari dia boleh upload 5 ataupun 4 video sehari guys. Saya tak tahu bagaimana dia boleh buat macam tu. Mungkin pada masa itu waktu mereka banyak kan. Mungkin dia full time YouTuber. Saya rasa pun mungkin sebab itu. Jadi saya pun fikir aku ni sebulan sekali ataupun seminggu sekali. Sudah tentu orang susah nak menonton kan. Dia yang sudah terkenal pun satu hari 4 ataupun 5 video. Jadi saya pun mencuba untuk mencontohi dia. Jadi berjaya kan mencontohinya? Saya cuba 4 video. Tak, waktu tu saya tak terus jadi macam dia 4. Saya mula-mula buat 2 dulu. Satu hari 2 dulu. Saya buat 2 peningkatan tu memang ada. Memang nampak peningkatan di situ. Daripada view-nya, daripada subscriber-nya, dan daripada orang mula mengenali kita, memang nampak. Lepas itu brozol
tengok video Nisa Inspirasi dulu daripada Haziq Check, Nisa Channel, Nisa Channel dan sebagainya. Rusdi. Jadi kalau boleh diingat, konten pertama reaction tentang Indonesia, apakah tajuk konten itu? Yang saya. Kalau boleh diingat. Yang pertama sekali saya reaction tentang Indonesia, iaitu tentang ada satu perkampungan tu, dia seperti di Jepang guys. Perkampungan itu dia ada sungai, bersih betul, ada ikan-ikan di kampung itu. Jadi saya rasa penasaran mau melihat Bro Zul first time reaction. Sebab kita bermula, kadang-kadang kita bermula dari kosong kan, bukan kita terus pandai. Betul. Jadi yang first itu memang sangat rare. Ada lagi videonya. Sampai ada yang komen, Bang Brozul ni kalau mereaction tu macam kayu pun ada yang komen. Macam kayu, macam tiada senyum, muka sentiasa garang, kaku, biasalah, itu biasa. Ada lagi video itu di dalam channel? Ada, sampai sekarang ada lagi. Saya tak buang pun. Jadi yang ingin melihat Bro Zul channel pertama kalinya guys, boleh cari videonya. Yang lama. Kita boleh scroll bawah-bawah sekali, yang lama sekali. Lepas tu banyaklah. Terlalu banyaklah. Jadi saya cuba menjadi seperti Nisa Channel, Rusdi. Waktu tu saya lihat Haziq Check. Saya cuba jadi macam diorang, buat 3 video sehari. Memang 3 video tu memang pada permulaannya memang rasa agak berat. Macam mana kita nak bagi masa 3 video tu. Tetapi apabila kita sudah konsisten, seminggu, masuk 2 minggu, kita dah rasa benda tu sudah biasa. Malahan bila kita tidak buat video satu hari, kita rasa hidup kita tu tidak komplit, tidak lengkap. Hari tu ada tidak sesuatu yang tertinggal. Saya hari-hari buat video guys. Kalau teman-teman yang follow saya tidak pernah gagal buat 3 video setiap hari. Berbulan-bulan waktu itu. 3 video setiap hari, dan sampai sekarang alhamdulillah saya tetap juga buat video. Walaupun sekarang ni saya sudah tidak banyak buat reaction, tetapi saya sentiasa buat vlog, saya sentiasa buat streaming, dan sentiasa buat konten. Dan begitulah sebenarnya kehidupan sebagai YouTuber yang saya rasa sebenarnya kehidupan kita ini adalah untuk menghiburkan orang. Betul. Itu kehidupan kita sebenarnya. Jadi sebenarnya Bro Zul, tujuan saya panggil Bro Zul hari ini juga sebab saya terinspirasi dengan kisah Bro Zul lah. Sebab kita bermula dengan YouTube, bukan terus hari ini mula, besok ada 400,000 subscriber, bukan. Kita semua bermula dengan kosong. Jadi usaha itu bermula dengan nol. Jadi usaha itu yang sangat menakjubkan. Dan Bro Zul juga telah pun mencipta nama di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Bro Zul? Alhamdulillah. Bro Zul juga menjadi orang cakap YouTuber contoh kepada kami, yang mana luar biasa tu. Selalu sangat pergi tinggi Indonesia tu, yang kami pun tidak mampu mengikuti cara Bro Zul itu. Yang mana sebulan hari ini pergi, bulan depan pergi lagi. Itu sebenarnya pengorbanan yang banyak. Tambah-tambah lagi seperti saya sudah ada anak. Lepas tu ada anak kecil yang masih baby lagi. Lepas tu isteri lagi. Jadi sebenarnya itu pengorbanan yang banyak. Jadi sebenarnya pengorbanannya itu bukan pada saya seorang. Pengorbanan ini malahan pada isteri saya juga. Dia yang memahami, yang percaya pada tugasan saya. Kalau kita seseorang isteri yang tidak mempercayai suaminya, mungkin susah untuk kita keluar negara. Bayangkan keluar negara berhari-hari, sampai seminggu, sampai 8 hari, sampai 10 hari, bagaimana ya kita meninggalkan anak kecil kita lagi, berkorban untuk mencari nafkah untuk keluarga kan. Kita mencari nafkah untuk keluarga, kita terpaksa mengorbankan masa, mengorbankan wang, kita terpaksa mengorbankan tanggungjawab kita pada keluarga sebenarnya. Tetapi kita jangan abaikan, walaupun jauh macam mana pun tanggungjawab kita pada keluarga tu tetap ada. Cuma kita harus sentiasa ingat pada keluarga kita, dan isteri harus memberi sokongan yang penuh. Apabila kita jauh, isteri adalah tulang belakang kita juga sebenarnya. Tanpa isteri, tanpa sokongan isteri kita, susah juga kita untuk ke mana-mana. Selalunya kejayaan seorang lelaki itu biasanya ada seorang wanita di belakang. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Kita tidak tahu. Jadi terpulang. Kalau 3 tulang belakangnya. Betul. Kalau saya seperti saya mana satulah tulang belakang saya sentiasa mendukung saya, begitu. Jadi apakah sebenarnya nasihat Bro Zul kepada YouTuber-YouTuber ini yang kita tengok YouTuber-YouTuber reaction ini sudah pun tumbuh bagaikan cendawan di mana saja ada. Jadi apakah nasihat Bro Zul selaku yang sudah lama bermain dengan dunia YouTube ini? Jadi apakah nasihat pada yang baru-baru itu?
Okey, sebenarnya saya pun bukan lama sangat, Ya. baru 2 tahun lebih. Jadi dalam masa 2 tahun tu boleh saya katakan pengalaman tu semuanya ada. Daripada segi hatersnya, daripada penonton-penontonnya yang baik, penonton-penontonnya yang begini semua ada. Jadi kita harus sabar dengan semua itu. Itu semuanya ujian, dan apa yang kita ingat, apa yang kita buat itu betul, kita teruskan. Tapi kita jangan memikirkan yang negatif, kita harus fikirkan yang positif. Bagi yang YouTuber yang baru untuk bermula untuk menjadi seorang YouTuber, ingat, kita tanpa langkah yang pertama, maka tiadalah kita sekarang ini ya. Semua permulaan adalah dengan langkah yang pertama. Jadi untuk menjadi YouTuber yang pertama, jangan ingat upload satu video itu, biarkan 1 bulan video itu meledak. Mungkin tidak akan terjadi. Kamu bukan artis, kamu bukan orang yang dikenali, kamu bukan artis yang sudah terkenal. Kalau artis yang terkenal mungkin satu video mungkin ratusan ribu, jutaan ribu yang menonton. Kita ni orang tidak kenal. Kadang-kadang sepupu kita pun tidak kenal kita, saudara kita pun tidak kenal kita, apatah lagi di dalam dunia YouTube. Kalau kamu setakat 1 bulan 1 kali upload video, ataupun 1 minggu 1 kali upload video, jangan bermimpi lagi untuk menjadi seorang YouTube. Menjadi seorang YouTube harusnya setiap hari paling kurang 1 konten. Ya, itulah nasihat dari Bro Zul, guys. Dan saya tiba ke soalan yang terakhir, Bro Zul. Ada orang cakap kita ini duta kecil, pemersatu bangsa, orang cakap Indonesia, Malaysia. Jadi sebenarnya last sekali, apakah harapan Bro Zul kepada hubungan dua negara ini, Indonesia, Malaysia? Harapannya? Okey, harapan saya untuk Malaysia dan Indonesia ni, walaupun kami ini sebagai daripada mulanya sebagai content reaction video, kami ni orang Malaysia mereactionkan Indonesia. Orang Indonesia seperti Cak Lonjong, Cak Mojib dan Big Babau, Mr. Babau, Mr. Dodi yang saya kenal lah. Mereka mengenali Malaysia, mereka mempromosikan Malaysia. Seperti kami, Khairul Onggon, Wadida Channel, Nohas TV, Rusdi Rusli, Haziq Cek, seperti saya Bro Zul Channel, lepas tu Adi Pasha, Khairul Channel, Edi Zainuri, lepas tu Angkol dan banyak lagi lah seperti Ayun Nuar. Ayun Nuar orang kenal ya. Ayun Nuar kalau tak sebut pun orang kenal ya. Seperti kami ini, kami mereaksonkan lagu Indonesia, tempat wisata Indonesia, kuliner Indonesia, tempat-tempat yang menarik tentang Indonesia. Sebenarnya kami adalah mempersatukan antara Indonesia dan Malaysia ya. Dan kami sebagainya, walaupun secara mata kasarnya tidak nampak kami ini sebagai siapa-siapa pun sebenarnya, tetapi kami seperti duta kecil lah sebenarnya, duta kecil untuk merapatkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Anggaplah kita ini tetap terus saudara sampai bila-bila ya. Itu yang kita harapkan sama-sama. Semoga kerana kita ini banyak persamaan antara Indonesia dan Malaysia, daripada segi makannya, daripada segi pakaiannya, daripada segi budaya kita, daripada segi gaulan kita, daripada segi perayaan kita, semuanya banyak yang sama antara Malaysia dan Indonesia itu. Jadi kenapa kita harus bermusuh, kenapa kita harus berdendam, kenapa kita harus membenci, sedangkan perkara yang baik itu sangat dialukan ataupun sangat diharapkan dan sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kita tidak mahu buat perkara yang baik, sedangkan perkara baik itulah yang dituntut oleh agama kita dan dituntut oleh semua agama sebenarnya, bukan agama Islam saja malahan agama Kristian, Hindu, Buddha dan semua agama yang menuntut supaya kita sentiasa membuat kebaikan. Kenapa kita tidak mahu membuat kebaikan, sedangkan kebaikan itu adalah sangat indah sekali ya. Betul. Jadi Bro Zul, sekali lagi saya Wadija Channel mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama pada hari ini. Dan itu saja guys, kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Jangan lupa terus mendukung Bro Zul Channel guys, Wadija Channel juga, dan semua channel-channel reaction Malaysia Indonesia. Benar. Malaysia Indonesia berpisah tiada. Assalamualaikum.